Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up my man? Hari ni aku nak cerita pasal analisis tactical SS Lazio. Guys, sebelum kita melangkah lebih jauh hari ni, aku nak minta tolong korang semua yang belum subscribe channel aku, boleh tekan butang subscribe kat bawah tu. And then kalau siapa nak dapat notification bila aku ada buat video terbaru, korang boleh tekan gambar loceng tu. Korang juga boleh tekan like, boleh komen dan boleh share dekat media sosial korang. Pada permulaan musim 2019-2020, tiada orang sangka di antara Maurizio Sarri dan juga Antonio Conte akan ada Simone Inzaghi dan pasukan Lazio-nya. Jadi hari ni aku nak cerita pasal tactical Simone Inzaghi dan macam mana tiba-tiba dia boleh berada di nombor 2 belakang Juventus sekarang ni. Without further ado, let's start. Ni ialah first 11 pasukan Lazio, atau senang aku cakap 11 pemain yang sentiasa beraksi dengan pasukan Lazio. Biasanya mereka akan line up dengan formasi 3-5-2 atau setengah orang cakap 3-1-4-2 atau ada orang cakap juga 3-1-4-1-1. Di bahagian keeper, ever present dah Thomas Strakosha. Di bahagian center back kau boleh tengok Francesco Acerbi, Tifarado dan juga Luis Felipe Marcos. Dan bekas pemain Liverpool Lucas Leiva akan jadi pivot dekat situ. Kemudian di bahagian wingback, diorang ada Manuel Lazzari dengan Senad Lulic. Kemudian dia ada dua orang mezzala dalam tim ni, Luis Alberto dan juga Sergej Milinkovic-Savic. Dalam analisis kali ini, Sergej Milinkovic-Savic aku akan namakan dia sebagai SMS. Di bahagian depan, star striker semua kenal Ciro Immobile dan juga Joaquin Correa. Bagi aku, depth squad ni pun okey. Di bahagian defense biasanya yang akan masuk ialah Denis Vavro dan juga Bastos. Di bahagian wingback, diorang ada Jordan Lukaku, diorang ada Yoni dan diorang ada Adam Marusic. Di bahagian center midfield biasanya yang akan masuk Danilo Cataldi. Di bahagian hadapan, jika salah seorang antara Joaquin Correa ataupun Ciro Immobile tak ada, diorang ada Philip Caicedo. Dan untuk bahagian keeper, diorang ada veteran lah, Silvio Proto. Untuk menyerang, biasanya Lazio akan bermain dari bawah. Macam pasukan-pasukan possession based football, mereka akan main shot daripada goal kick ke defense dan defense akan tentukan sama ada mahu pergi direct ataupun nak guna midfield untuk lancarkan serangan. Jom kita tengok. 3 orang center back Lazio akan create triangle untuk mudahkan mereka passing bola antara mereka. Ini bagi memudahkan mereka untuk mencipta gerakan dari belakang. Jika tak ada option untuk ke depan, mereka akan patah balik bola ke keeper untuk create triangle baru. Apa akan jadi kalau lawan press diorang di lower block? Acerbi akan step up ke atas sikit untuk involve Strakosha dalam triangle baru. Kemudian diorang akan play out dan terus attack. Satu lagi contoh, Acerbi akan step up supaya dapat create 2 triangle untuk keluarkan bola. Bila bola dah keluar, apa korang expect Acerbi akan buat kat sini? Adakah dia akan pass dan hold position? Atau dia akan pass dan drop back? Kat sini ada satu favourite move Acerbi, iaitu dia akan support attack dari position center back. Dah macam libero guys. Banyak kali dah dia buat lari macam ni. Laju juga dia lari Habis semua orang dia potong babe. Tengok tu. Oh, dan cuba korang tengok, sampai Immobile pun bagi laluan. Tapi sayang tak gol. Good save from Audero. Most of the time, Lazio akan serang ikut sebelah Luis Alberto. Dia ni pivot antara defense dengan attack. Apa akan jadi kalau passing lane ke Luis Alberto kena block? Biasanya akan ada 2 option. Option pertama ialah diorang akan buat long ball ke SMS sebab fizikal dia besar dan dia selalu dapat bola tinggi. Option kedua ialah Luis Alberto akan drop deep. Dia kutip bola dan buka ruang untuk kawasan lain. Nanti ada orang tanya tau, "Ya bang, kalau semua orang kena press macam mana?" Jawapan dia ialah SMS. Diorang akan pump bola ke SMS sebab itu route paling senang. Dan probability untuk SMS dapat bola tu pun tinggi. Habis tu diorang attack lah sebelah kanan. Ada juga. Biasanya SMS dan Lazzari diorang akan combine. 1-2 untuk release Lazzari yang memang kita tahu lari laju. Berdesuk babe. Ataupun diorang akan pastikan sebelah kanan tu kosong sebelum pas bola ke kawasan tu untuk pastikan Lazzari boleh attack empty space. Di bahagian tengah, konduktor utama diorang ialah Luis Alberto.
yang akan bermain sebagai Mezzala dalam tim ni. Bagi aku, Luis Alberto ni antara playmaker yang paling underrated di Eropah. Sebenarnya dia antara orang paling banyak bagi assist pada Ciro Immobile. Untuk tengok macam mana dia orang conduct bahagian tengah dia orang, jom kita tengok. Kita boleh tengok kat sini combination play antara Lulic, Luis Alberto dan Lucas untuk release Luis Alberto sebagai third man runner. Dan dalam klip ni, korang boleh tengok passing range dan vision Luis Alberto dan off the ball movement dari Immobile. Striker kena lari dulu baru orang pass bola, bukan sebaliknya. Salah satu taktik diorang ialah defender akan naik untuk support bahagian midfield. Dalam kes ni, kita tengok Radu cuba untuk bagi option pada Lulic. Satu benda menarik yang kita boleh tengok ialah overlapping centre back. Aku ulang lagi, overlapping centre back. Kebiasaannya Luis Felipe yang akan naik untuk support Lazari. Dan kalau tak biasa, Radu pun boleh. Radu amat jarang pergi overlapping mungkin sebab pace dia yang rendah. Di bahagian final third, biasanya Luis Alberto dia akan masuk ke half space untuk connect dengan sebelah kanan. Biasanya ada Manuel Lazari ataupun diorang biasa shoot terus ataupun diorang pass kepada SMS. Korang boleh tengok dekat klip yang aku bagi ni. Kita boleh tengok kat sini, Luis Alberto akan masuk ke half space dan hantar bola ke Lazari di sebelah kanan. Ataupun dia akan play early ke SMS yang selalu buat early run. Sebagai contoh ketika gol SMS lawan Juve. Tapi kalau dah ada peluang, baik rembat je. Kita ke star dalam tim Lazio, Ciro Immobile. Immobile ni lari taklah laju sangat, tapi dia boleh main dekat last man dan boleh hold up bola sebab fizikal dia kuat. Biasanya dia akan run into channels kiri dan kanan. Tu yang buat jadi susah nak marking dia. Di sebelah kanan mereka serang guna Lazari, tapi masalah Lazari ni dia punya cross dan cutback lemah. Cuba korang tengok kat sini. Jadi banyak peluang mereka terlepas. Cukup untuk bahagian serangan. Sekarang macam mana diorang defend daripada pasukan lawan. Biasanya diorang tidak akan counter press macam modern team yang lain hari ni, macam Liverpool ataupun Barcelona. Mereka akan cuba split padang tu into two parts horizontally. Pemain lawan berada di sebelah kanan, mereka akan buat line supaya bola tak akan lalu ground ball ke sebelah kiri. Dengan ini, antara pemain diorang, pemain Lazio dengan pemain lawan akan ada sideline. Itu akan track pihak lawan. So dia akan tunggu sama ada lawan akan pass back, lawan akan cuba untuk switch side ataupun lawan akan terpaksa bagi long ball ke hadapan. Jom kita tengok. Sini kita dapat tengok setiap pemain Juventus dah dijaga oleh pemain Lazio dan memaksa Juan Cuadrado play long ke depan. Ni pula contoh pemain Lazio overload sebelah pitch dan jadikan sideline sebagai pembantu diorang. Ini memaksa pemain Juventus untuk switch side dan melakukan mistake ke situ dan menyebabkan berlakunya counter attack. Tapi sayang, tak gol. Kat sini ialah contoh di mana setiap pemain Lazio main mark pemain Juventus. Dan kita tengok Luis Alberto cuba untuk press Juan Cuadrado dan bagi pressure dekat dia. Jadi Juan Cuadrado terpaksa play back sebab tiada option di hadapan dia. Kalau plan tak jadi macam mana? Diorang akan drop kepada 3-5 dan cuba untuk tunggu lawan diorang buat kesilapan. Tak keterlaluan kalau aku cakap Lazio ni ialah pasukan yang bergantung pada counter attack juga. Sebab mereka merupakan pasukan kedua lepas Parma yang dapat menyumbat banyak gol daripada counter attack. Jom kita tengok macam mana diorang buat diorang punya counter attack. Kat sini kita dapat tengok diorang guna pace Lazari untuk create counter attack. Ini punca Cuadrado kena kad merah lawan Juve. Kat sini diorang guna pace Korea. Dalam tim Lazio ada dua orang player yang betul-betul laju iaitu Korea dan Lazari. Kat sini diorang guna pace Immobile. Walaupun Immobile tak berapa laju tapi kekuatan fizikal dia itu berguna. Tengok dia boleh hold lawan dan shoot sebelum disambar Philip Caicedo. Setiap pasukan mesti ada kelemahan kan? So, pasukan Lazio ni kelemahannya ialah di bahagian pertahanan di sebelah kiri.
di mana Senad Lulic dan juga Stefan Radu ni diorang punya pace rendah. So korang akan dapat tengok dekat klip yang aku bagi ni macam mana kekurangan pace diorang tu akan di-exploit oleh pihak lawan. Jom. Dalam klip ni aku nak korang semua tengok pada Bentancur, Dybala, Ronaldo dan Radu. Tengok macam mana Dybala sak Radu keluar daripada posisi dia. Tengok Dybala dan Radu. Bila Radu keluar, dia akan tinggalkan empty space dekat kawasan dia tu. Kat sini Ronaldo involve into play dan akan melepaskan Bentancur sebagai third man runner. Gerakan ni merupakan punca kepada gol Juventus hari tu. Dalam gerakan ni kita tengok macam mana Lulic keluar untuk closing dan Cuadrado dan tinggalkan empty space belakang dia. Dan dia lambat untuk kembali ke posisi asal. Masa dia sedar Bentancur dah berada di depan dia, keadaan sudah lambat untuk dia kejar semula Bentancur. Lazio bernasib baik sebab kalau pemain lain yang lebih direct berada dekat tempat Bentancur, kelemahan Lazio ni mungkin akan didedahkan. Guys, setakat itu saja analisis taktikal Lazio daripada aku. Kalau korang suka, korang boleh share. Mana tahu ada orang lain yang boleh kongsi juga pandangan lain tentang taktikal Lazio. Kalau korang ada apa-apa taktikal team lain yang nak aku tengokkan, boleh drop komen kat bawah. Nanti aku cuba tengok dan aku akan tengok game diorang macam mana dan aku kena cross check dengan tactician yang aku tahu, kena tengok ataupun baca diorang punya analisis taktikal pasukan tu macam mana, dan aku akan cuba untuk buat video di channel aku ni. So guys, stay tune till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.